Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 7 Julai 2022. Sabah mengalu-alukan hasrat mana-mana pihak syarikat penerbangan untuk membuka lebih banyak laluan terus ke Sabah. Ini termasuk AirAsia Filipina yang ingin mewujudkan hub antara Zamboanga ke Sandakan dan laluan terus Kota Kinabalu ke Puerto Princesa dan Davao. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Datuk Jafri Arifin berkata, perkara ini seiring dengan Pelan Sabah Maju Jaya yang antaranya memastikan lapangan terbang Sandakan dapat dinaik taraf menjadi lapangan terbang antarabangsa melalui penerokaan lebih banyak laluan tambahan secara terus ke negeri ini. Datuk Jafri bercakap dalam sidang media mengenai kerjasama bersama AirAsia Filipina dan Lembaga Pelancongan Sabah STB di Kota Kinabalu. Buat masa ini, syarikat tersebut menyediakan 2 penerbangan setiap minggu dari Manila ke Sabah dan dalam perancangan menambah penerbangan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif STB Noredah Othman memaklumkan sektor pelancongan negeri mengalami peningkatan memberangsangkan sejak pembukaan semula sempadan tahun ini. Sebelum penularan pandemik COVID-19, Sabah telah menerima 4.2 juta pelawat pada tahun 2019. Pelancong Cina mencatat angka tertinggi diikuti Korea Selatan dan Eropah. Seramai 30 nelayan berdaftar di bawah Persatuan Nelayan Kawasan PNK Beluran menerima bantuan enjin sangkut dengan jumlah keseluruhan bernilai RM300,000. Ia disampaikan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi yang juga Ahli Parlimen Beluran. Menurut Datuk Dr. Ronald, sektor perikanan merupakan antara sektor diperincikan kementeriannya dalam memastikan kelangsungan sekuriti makanan negara. Untuk itu, pelbagai program memberi manfaat kepada golongan nelayan maupun pihak Persatuan Nelayan sedang dilaksanakan kerajaan. Kita tahu nelayan juga berhadapan dengan kos input yang tinggi. Sebab itu bantuan minyak, bantuan sara hidup masih dikekalkan oleh kerajaan, malah ditingkatkan pada 2 tahun yang lalu. Ini untuk memastikan nelayan kecil pesisir pantai ini dibela dan diambil perhatian oleh kerajaan secara berterusan. Dan kita harapkan agar bantuan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, penerima enjin sangkut berkenaan pula gembira kerana dibantu untuk meningkatkan hasil tangkapan masing-masing. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Yang Maha kita, yaitu Datuk Ronald, karena memberi sumbangan ini kepada kami, siapa yang penerima-penerima yang ada di sini. Dan seterusnya demi meringankan beban kami untuk mencari nafkah kami. Kalau ada bantuan begini, iyalah salah satunya dia meringankan beban lah. Adanya bantuan dari kerjaan seperti yang sekarang ini besar manfaatnya untuk penduduk kampung, khususnya nelayan lah di kampung-kampung, mana-mana tempat lah. Kami berharap juga pada masa akan datang bantuan ini diteruskanlah untuk nelayan-nelayan kita yang betul-betul memerlukan. Ini manfaatlah bagi kami yang betul-betul memerlukan untuk penghidupan kami untuk pergi ke laut lah. Dalam pada itu, Datuk Dr. Ronald juga turut menyempurnakan perasmian bangunan pejabat PNK Beluran yang bernilai RM526,000 di Pelatong Plaza. Beliau berharap bangunan baharu ini dimanfaat sebaiknya untuk memastikan operasi pentadbiran yang lebih cekap serta pelaksanaan aktiviti pembangunan sosioekonomi masyarakat khususnya dalam kalangan ahli PNK. Dalam perkembangan berkaitan, Persatuan Nelayan Kawasan PNK Paitan dijangka akan mula beroperasi Ogos depan. Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Yusof Osman berkata, pengoperasian PNK itu akan membantu lebih ramai nelayan didaftarkan sebagai ahli sekaligus memudahkan mereka memperoleh manfaat dan bantuan kerajaan. Peruntukan awal untuk operasi PNK tersebut akan disediakan LKIM. Kita akan cuba dari semasa ke semasa untuk memastikan 100% ahli persatuan ini adalah berdaftar dengan Persatuan Nelayan. Sebab dengan cara ini sajalah kerajaan boleh memberi bantuan yang terurus kepada target grup betul-betul yang benar-benar nelayan.
Yusuf ditemui media selepas perasmian bangunan pejabat dan penyerahan enjin sangkut PNK Beluran. Dalam pada itu, beliau memaklumkan pewujudan stesen minyak PNK Beluran akan dilaksana secepat mungkin sebagai projek ekonomi PNK tersebut dan dalam masa sama membantu menjana pendapatan PNK selain memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. LKIM juga akan membantu mendapatkan pinjaman bagi pelaksanaan stesen minyak itu nanti. PNK Beluran kini mempunyai seramai 800 ahli. Baik, angka jangkitan harian COVID-19 Sabah melonjak naik semalam menghampiri paras angka 200 dengan 196 kes baharu yang merupakan peningkatan 53 kes berbanding hari sebelumnya. Menurut kenyataan jurucakap COVID-19 Sabah Datuk Seri Panglima Masidiman Jun, beberapa daerah merekodkan peningkatan jangkitan baharu yang tinggi, antaranya Kota Kinabalu, Tuaran, Lahad Datu dan Papar. Manakala 10 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan. Berdasarkan statistik terkini, JKNS menjangkakan angka jangkitan harian akan terus meningkat. Kadar positiviti adalah tinggi iaitu 9.76% bagi keseluruhan 2,828 sampel ujian semalam. Orang ramai dinasihatkan untuk terus membudayakan pemakaian pelitup separuh muka terutama apabila berada di kawasan sesak atau tertutup serta menjaga kebersihan diri sepanjang masa. Sebanyak 192 daripada kes baharu adalah dalam kategori 1 dan kategori 2, 1 kes kategori 3, 2 kes kategori 4 serta 1 kes dalam kategori 5. Baik, sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS melantik 3 ahli lembaga pengarah baharu bagi sesi 2022-2025. Watika pelantikan disampaikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif di pejabatnya di Kota Kinabalu. Ahli lembaga PBNS baharu berkenaan ialah Datuk Omar Khan Amiruddin, Datuk Syahrin Alimin dan Ma'ruf Abdul Wahid. Pelantikan ini penting dalam menggerakkan dan melancarkan pengurusan PBNS dan memastikan sistem penyampaiannya sentiasa berada di landasan tepat serta sesuai dengan kehendak syarak dan aspirasi kerajaan. Dengan pelantikan 3 orang ini, Baitul Mal boleh melangkah lebih jauh lagi dan dapat memajukan organisasi ini dengan jayanya. Dan bersama-sama dengan peranan mereka, tidak lupa untuk membantu masyarakat di negeri Sabah. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia akan terus komited memperkasa usaha melahirkan modal insan bersahsiah tinggi dan berakhlak mulia yang mampu mendepani perkembangan pesat masa kini. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata ia akan dilaksana melalui pelbagai platform khususnya media sosial seiring era digitalisasi. Inisiatif tersebut amat penting dalam mempersiap Usia selaku badan bukan kerajaan NGO Islam mendepani dakwah era baharu bagi mencapai misi mendekati masyarakat akar umbi khususnya pelapis pemimpin generasi muda. Tanggungjawab NGO terutama sekali dalam dakwah ini harus mengambil peranan yang berkesan dalam melaksanakan dakwah mereka dengan medium yang sangat berkesan hari ini yang diterima oleh terutama sekali anak-anak muda supaya mereka dapat menjadi keluarga Malaysia yang bertenaga, berfikiran positif dan berintegriti. Datuk Sapawi menyatakan demikian selepas menjadi tetamu segmen seleksi konti radio bervisual Sabah FM bertajuk Dakwah Era Baharu, Peluang dan Cabaran di Kompleks Bersepadu KECOM Kota Kinabalu.
Pertubuhan Seni Gayung Serantau Cawangan Negeri Sabah bakal membuka 4 lagi gelanggang baharu menjelang akhir tahun ini. Presidennya Amir Fadliz Razali memaklumkan ketika ini terdapat 12 gelanggang aktif di bawah pertubuhan tersebut sejak ia ditubuhkan pada tahun 2009. Kesemua gelanggang berkenaan di bawah seliaan jurulatih atau guru silat Seni Gayung Anak Jati Sabah. Untuk yang sekarang ni, kita mempunyai lebih kurang 12 gelanggang aktif, gelanggang yang aktif di peringkat kanak-kanak, sekolah menengah dan dewasa daripada Kota Kinabalu, Lahad Datu dan Pulau Mabul. Gelanggang-gelanggang kita dibawa oleh jurulatih lokal Sabahan. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas ziarah Mahabar Pertubuhan berkenaan kepada Adun Dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan di Pejabat Perhubungan PAS Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, Dr. Ali Akbar yang juga setiausaha PAS Sabah berpendapat aktiviti seni silat seperti silat gayung wajar diperbanyak di peringkat akar umbi, antaranya sebagai aktiviti ko-kurikulum sekolah dan juga program pemimpin bersama rakyat. Saya sudah lama melihat perkara ini, seni silat sebagai satu ejen perpaduan sebenarnya. Sebab seni silat khususnya yang berkaitan dengan seni bela diri ini, dia merupakan suatu aktiviti yang tidak ada sempadan. Agama apa, bangsa apa, wilayah, bandar luar bandar pun semua boleh terlibat sama. Dalam pertemuan ini, Dr. Ali Akbar turut menyampaikan sumbangan RM2,000 kepada pertubuhan ini. Orang ramai diingatkan agar dapat meluangkan masa menderma darah bagi mengisi tabung bekalan darah selain membantu pesakit yang memerlukan. Justru penganjuran program Hari Bertemu Pelanggan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak HWKKS Kota Kinabalu adalah bertepatan kerana pengunjung juga boleh mendapatkan pemeriksaan kesihatan selain kaunseling perubatan secara percuma. Bagi saya yang derma darah ni, aku memang sukalah derma darah. Setiap setahun kadang 2 kali, 3 kali derma darah untuk siapa-siapa yang memerlukan darah. Saya syorkanlah kepada orang awam untuk menderma darah lah. Sebab aku tengok dari segi positif memang baguslah untuk ni antibody badan semua dengan semalah dengan darah yang dengan kekurangan darah di hospital semua itulah. Bagi saya Hari Bertemu Pelanggan ni baguslah untuk orang ramai, terutama sekali untuk menderma darah dan juga membuat aduan yang pelbagailah terhadap di hospital ini. Program bermula 9 pagi hingga 4.30 petang ini berlangsung selama seminggu dan akan berakhir pada 8 Julai. Baik, sekian dahulu berita pagi Sabah untuk kali ini. Utamakan keselamatan, jaga diri, pantau kesihatan. Saya Muhammad Dehia Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.